Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi hari ini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita dalam unit 17 iaitu mura penutup botol. Tema kita masih dalam tema 6 iaitu alam sekitar dan teknologi hijau. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing dan buka pada muka surat 33. Murid-murid juga boleh bersedia dengan buku aktiviti masing-masing pada muka surat 35. Seterusnya kita teruskan pembelajaran kita iaitu objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu membina ayat mengikut pola ayat. Sebelum kita membina ayat atau mengenal pasti ayat, kita baca dulu tentang tajuk mural penutup botol. Dalam gambar ni awak tengok mural yang terdapat pada dinding tu menggunakan penutup botol, kan? Penutup botol minuman. Contoh air mineral kan, kita beli penutup botol tu yang berwarna yang warna putih, kita boleh warnakan dengan menggunakan cat atau warna, kan? Ini contoh dia mural penutup botol. Kita teruskan pembelajaran kita. Awak dengar dulu cikgu baca petikan ini. Kemudian cikgu akan tunjukkan kepada kamu jenis-jenis ayat iaitu pola ayat. Alice dan rakan-rakannya ke sekolah. Mereka membantu cikgu Munirah. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Mereka hendak menyiapkan mural penutup botol. Mereka sangat teruja. Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Beliau menggunakan penutup botol untuk menghiasi dinding kantin. Jadi kita tahu mural ni yang telah dibina Cikgu Munirah dan bersama anak muridnya di mana? Dinding kantin, kan? Kalau tengok perkataan-perkataan yang hijau yang berwarna ni, contoh ke sekolah. Ke sekolah. Kita tahu ini adalah kata arah atau kata sendi. Membantu cikgu Munirah, membantu ialah kata kerja. Sangat teruja kan kata adjektif. Guru pendidikan seni iaitu kata nama, kan? Kita tengok macam mana kita nak di bawah buku teks awak tu, di bawah iaitu kita nak mengenal pasti pola ayat ni. Yang pertama, ayat yang pertama, kita menggunakan frasa nama, FN, iaitu frasa nama. Frasa nama ialah, contoh kan, Cikgu Munirah, mereka, kamu, rakan-rakan, kan, frasa nama. Yang kedua iaitu frasa nama juga, iaitu kata nama, frasa nama dan frasa nama. Iaitu yang pertama Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Jadi ayat yang sini iaitu Cikgu Munirah, guru pendidikan seni, kita letak sebagai ayat dalam pola ayat frasa nama dan frasa nama. Seterusnya kita tengok frasa nama bersama frasa kerja FK, kan? Jadi kita tengok ayat mana yang bersesuaian. Jadi mereka juga kata kerja tadi membantu Cikgu Munirah. Jadi kata kerja membantu, jadi frasa kita masukkan dalam frasa kerja. Jadi frasa nama dan frasa kerja. Seterusnya kita tengok kat dalam petikan ni yang tadi, mereka membantu Cikgu Munirah. Jadi ayat ni tergolong dalam frasa nama dan frasa kerja. Seterusnya kita tengok frasa nama dan frasa adjektif. Frasa nama atas depan mereka
dan frasa adjektif sangat teruja. Okey, dalam ayat kita cuba tengok kat sini. Mereka sangat teruja. Okey. Mereka kita golongkan dalam frasa nama dan sangat teruja digolongkan dalam frasa adjektif. Seterusnya, frasa nama dan frasa sendi. Nama. Okey, kat sini Alice dan rakan-rakannya ke sekolah. Ke tu atas sendi kan. Jadi tergolong dalam frasa nama dan frasa sendi. Okey, nampak? Frasa nama Alice dan rakan-rakannya iaitu frasa nama. Ke sekolah ialah frasa sendi. Okey, cikgu harap awak faham dengan pola ayat yang kita pelajari pada hari ini. Seterusnya, murid-murid boleh buka buku aktiviti masing-masing. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini? Tadi ayat yang pertama, Cikgu Munirah, guru pendidikan seni. Jadi ayat ni kita panggil FN plus tambah FN. Jadi frasa nama dan frasa nama. Yang kedua, murid-murid itu bertepuk tangan. Okey, murid-murid itu frasa nama. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan ialah frasa kerja. Jadi kita masuk dalam golongan frasa nama dan frasa kerja. Yang ketiga, mural penutup botol itu sungguh cantik. Jadi mural penutup botol. Okey, iaitu frasa nama dan frasa adjektif iaitu sungguh cantik. Seterusnya, Alice di sebelah Cikgu Munirah. Okey, jadi Alice frasa nama, di sebelah Cikgu Munirah ialah frasa sendi, di sebelah. Okey, harap awak faham berkenaan dengan pola ayat ini. Okey, pola ayat ini yang contoh 1, 2, 3, 4 ni cikgu hendak kamu salin dalam buku latihan, dalam buku tulis kamu, sama ada BM1, BM2 atau BM3. Okay, mana-mana buku yang terdapat pada kamu. Okay, seterusnya awak boleh buka buku teks, buku aktiviti awak pada jilid 2 pada muka surat 35. Okay, kita tengok aktiviti 5 ni dulu. Okay, kita tengok ayat-ayat yang terdapat dalam ni. Terdapat 8 ayat. Okay, kita kena awak kena asingkan mengikut pola ayat yang kita pelajari tadi. Okey, cikgu baca dulu ayat-ayat ni. Jadi awak boleh faham dan awak boleh cuba golongkan atau cuba awak letakkan frasa nama ke, frasa kerja ke, frasa adjektif atau frasa sendi. Okey, tapi di hadapan ayat-ayat pola ayat ni kita mesti menggunakan frasa nama. Okey, contoh kat sini, Wan Haniza ibu Seha. Okey, awak boleh letak kat mana pola dia? Pola ayat yang bersesuaian. Okey. Okey, awak boleh tulis dulu di tepi ayat tu. Nanti selepas ni baru kita tengok dan kita buat latihan bersama-sama. Okey, yang kedua, Puan Haniza suri rumah. Yang ketiga, beliau prihatin akan kebersihan alam. Yang keempat, beliau ke pasar pada setiap pagi. Yang kelima, sayur-sayuran lebih segar di pasar. Yang keenam, beliau jarang membeli makanan berbungkus. Yang ketujuh, pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Yang ke-8, Puan Haniza menjaga alam sekitar. Okey, murid-murid, awak dah tanda jenis-jenis pola ayat yang ke-8 ayat ni. Okay, awak boleh letakkan dalam, awak salin balik dalam buku aktiviti awak muka surat 35. Kita tengok dulu. Buat latihan ni kita buat bersama-sama. Kita tengok pada nombor 1, Puan Haniza ibu Seha. Jadi kita tahu Puan Haniza ni ialah frasa nama dan ibu Seha ni masuk dalam apa? Okey, masuk dalam
frasa nama juga, kan? Okey, Puan Haniza, Ibu sihat. Okey, yang kedua pula. Puan Haniza suri rumah. Okey, Puan Haniza frasa nama suri rumah. Suri rumah masuk dalam apa? Kategori apa? Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi? Okey, sudah tentu frasa nama juga suri rumah tu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, untuk kita nak tentukan frasa nama dan frasa kerja. Okey, ayat mana mempunyai frasa nama dan frasa kerja? Okey, tadi frasa kerja kan awak tahu. Frasa kerja ialah perbuatan kerja. Maksudnya kerja kan, dia mesti ada. Okey, jadi ayat yang ke-6. Okey, beliau jarang-jarang membeli makanan. Beliau, tengok, jarang-jarang membeli makanan berbungkus. Membeli ni menandakan iaitu frasa kerja. Okay, awak boleh salin dalam buku awak. Okay, salin dalam buku masing-masing. Okay, seterusnya. Okay, ayat yang ke-8. Puan Haniza menjaga alam sekitar. Frasa nama Puan Haniza menjaga. Menjaga ialah frasa kerja. Menjaga alam sekitar. Seterusnya, kita tengok, kita cari pula pola ayat yang punya frasa nama dan frasa adjektif. Okey, kita tengok ayat mana? Okey, ayat yang ketiga. Beliau. Okey, kita tengok beliau ialah frasa nama. Prihatin, kan? Prihatin merupakan kata adjektif akan kebersihan alam. Okey, seterusnya kita cari pula frasa nama dan frasa adjektif ayat yang mana? Okey, ayat yang ke-5, iaitu frasa nama dia sayur-sayuran dan frasa adjektif dia ialah lebih segar di pasar, kan? Seterusnya, yang terakhir, kita tengok pola ayat bagi frasa nama dan frasa sendi. Frasa sendi, contoh ke, di, kan? Kita tengok ayat mana mempunyai frasa sendi. Okey, beliau ke pasar pada setiap pagi. Beliau ialah frasa nama dan ke pasar pada setiap pagi merupakan frasa sendi. Ke, kan? Okey, ke ni merupakan kata sendi. Jadi seterusnya kita tengok ayat yang terakhir. Okey, ayat apa? Ayat yang ke-7. Pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Jadi di sini frasa nama ialah pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Okey. Jadi kita tengok dari kampung Sentosa. Dari, kan? Dari merupakan frasa sendi. Jadi pengunjung di pasar itu dari kampung Sentosa. Okey. Okey, awak boleh salin ayat-ayat ini ke dalam buku awak, ke dalam buku aktiviti pada muka surat 35. Dan jangan lupa tugasan sebelum ni iaitu awak salin ayat tadi di dalam buku tulis awak, sama ada buku 1, buku 2 dan ataupun buku 3. Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.